Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduka Rabbi wa nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa nukabbiruka wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amin amma ba'd Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berusaha penyelaras kuliah duha pada pagi ini yang saya kasihi barisan ahli jawatan kuasa seluruh para hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah dan bermohon agar Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang mendapat rahmat dan pimpinan Allah dan menjadikan perpisahan kita selepas ini adalah perpisahan yang mendapatkan keampunan daripada Allah dan kita bermohon agar Allah Ta'ala menjadikan keikhlasan dalam hati kita sebagai kunci kepada penerimaan amal pada pagi ini dan menjadikan kehadiran kita sebagai pemberat kepada timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, pada malam pagi ini saya bukan bawa tajuk sebagaimana biasa sebab pagi ini saya diminta hajat daripada penyelaras kuliah kita untuk saya menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada saat-saat akhir dan genting. Maka mesej saya baca pukul 12 lebih. Saya pun balas sekitar jam 12.30 atau 12.45. Setelah saya berfikir panjang, tuan-tuan, maka saya pun kata baiklah, insya-Allah ganti. Jadi hadirin sekalian, kerana tidak ada tajuk ataupun buku yang kita gunakan, maka perbicaraan kita adalah lebih terbuka dan umum. Maka setelah saya memikirkan apakah perkara yang nak dibicarakan pada pagi ini, saya memilih beberapa perkara yang saya rasakan penting, iaitu yang kita nak buat tapi tak jadi buat. Ingat tak apa? Dekat Sembilang memang tinggal harapan sajalah. Yang tu tinggal harapan saja. Biarlah ia sekadar menjadi niat di hati saya. Tu dia. Ikan tak jumpa. Tuan-tuan, Masjid Lama Gopeng, saya kata kat dia, okey tak bulan depan kita buat patin masak tempoyak. Dia cari sampai jumpa. Sampai jumpa ke cari, tuan-tuan. Ikan sungai, bukan ikan belai, ikan sungai. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, tapi tak apalah tuan-tuan. Kalau tak ada ikan sembilang, pakai ikan keli pun boleh. Duit tak cukup, masjid juta-juta duit. Duri ni tak cukup. Hadirin sekalian, jadi sebagaimana saya sebut dahulu, kerana kita ada waktu hari ini, maka saya akan bawa tajuk itu, iaitu tajuk berkaitan dengan zikir pagi dan juga zikir petang. Sebelum saya masuk kepada tajuk itu, saya nak lukiskan secara umum tentang zikir ini, bagaimana untuk kita faham. Masya Allah, ada kerusi. Kerusi ni untuk apa siapa?
kursus jenazah. Oh, mufti wilayah. Dah datang belum? Hah? Hari ni? Oh, Allahu Akbar, pukul 11, pukul 11. Oh. Sampai pukul 11 sampai 12 ya? Allah. Saya ada kelas. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan tengok. Oh, hari ni mufti wilayah. Masya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik. Zikir secara umumnya boleh dipecahkan kepada dua. Nampak? Nah, dipecahkan kepada dua. Yang pertama, zikir itu namanya zikir mutlak. Zikir mutlak. Apa makna mutlak? Tak. Apa makna mutlak? Apa apa? Apa makna mutlak? Yang sebenar bukan? Yang suci bukan? Yang sepenuh bukan? Yang utama bukan. Tengok tuan-tuan. Yang afdal pun bukan. Tuan-tuan tengok Satu air saya belum campurkan dengan najis, maka dia kekal sebagai air mutlak. Saya tak gunakan dan tak masukkan balik semula. Ambil uduk, masukkan balik. Kalau saya ambil uduk, saya gunakan air yang lebihan tadi, namanya air mustakmal. Okey. Macam tu juga dengan air-air yang lain lah. Maknanya kalau saya gunakan buat ini, campur kopi, dia jadi air kopi. Saya letak teh, dia jadi air teh. Okey. Tetapi seandainya saya tidak mencampurkan apa-apa dan ia berada pada keadaan asalnya, maka dinamakan air. Artinya air itu dia tidak terikat dengan apa-apa benda asing yang lain daripada sifat yang asal dia. Bahasa yang mudah, mutlak itu adalah ori itu betul lah, ori itu betul. Maksud ori itu adalah dia tidak terikat dengan apa-apa ikatan lain. Dengan bahasa yang lain, bebas. Mutlak artinya bebas. Bebas maknanya tak terikat. Tak terikat. Kalau kita dah masukkan najis, dia dah terikat dengan najis, maka jadilah air mutan najis. Kalau kita gunakan dia, dah kena tangan kita, ambil uduk, lepas, maka air itu dah diikat dengan mustakmal. Tapi kalau tak ada apa-apa, maka dia terbebas daripada sebarang ikatan. Namanya mutlak. Okey? Baik. Jadi zikir ini dia ada dua. Satu, zikir mutlak. Mutlak. Zikir mutlak adalah zikir yang bebas, tidak terikat dengan apa sahaja. Baik perkataan, baik masa, baik tempat, baik keadaan. Maka zikir mutlak ini adalah bebas. Apa makna bebas? Iaitu, hadirin semua, kita nak berzikir kepada Allah Ta'ala bila-bila je. Bila-bila je. Contohnya sekarang ni kita duduk sambil tunggu mufti wilayah sampai. Yang muslimat gunakan tasbih picit dia tu kan. Dia duduk, dia subhanallah, 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 subhanallah. Orang tanya kenapa zikir? Sedap pula duduk atas kursi ni kan. Anda ya, bagi saya kursi murah. Mufti datang bagi kursi mahal. Tengok tak? Maka dia pun buat tasbih, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa zikir? Dia kata, tak ada apa-apa, saya nak isi masa dengan zikrullah. Nampak?
Dia setiap dah siram pokok bunga, dah siap siram pokok bunga, dia pun duduk letih minum air. Sambil duduk minum air masak, duduk tuan-tuan, mulutnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Kenapa ni petang-petang baca? Dia kata tak ada apa-apa, masa kosong ada nak berzikir kepada Allah. Zikir itu tak diikat dengan masa atau kerana peristiwa apa atau sebab apa, maka namanya mutlak. Okey. Bebas. Dia nak sebut zikir apa pun bebas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Contohnya zikir yang Imam Ghazali ajak. Hari Ahad baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Hari Selasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Khamis Subhanallahi wa bihamdihi. Hari Jumaat Ya Allah. Hari Sabtu Muslimin. Hari Sabtu La ilaha illallah. Contohnya itu mutlak. Dia kata amalkan sehari 1000 kali contohnya. Mutlak. Tak diikatan apa-apa. Okey, itu satu jenis zikir. Yang ni tuan-tuan, yang ni termasuk dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Suratul Ahzab. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Berapa hadnya? Tak ada had. Tak ada had. Buatlah, nak buat 1000 kali, 100,000 kali, 200,000 kali, 300,000 kali, terpulang kepada kamu. Tak ada had. Jadi itu namanya zikir mutlak. Ada yang kedua namanya zikir muqayyad. Muqayyad. Saya matikan kipas. Untuk saya yang kipas ni dia sejuk dan saya punya ni kulit nipis. Ketawa pula makcik. Ketawakan saya ke ketawakan kipas? Namanya muqayyad. Apa arti muqayyad? Muqayyad artinya adalah terikat. Kalau yang tadi bebas, yang ini terikat. Apa yang terikat? Zikir itu diikat bacaannya sama ada dengan masa atau tempat atau peristiwa. Atau peristiwa. Okey. Maknanya zikir itu kita baca sebut zikir itu kerana masa tertentu. Yang di sinilah ada masa. Contohnya apa? Nabi kata, apabila kamu berpagi-pagian, maka sebutlah Allahumma inni ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, apabila kalian berada pada waktu pagi, maka hendaklah kalian membaca asbahna wa Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Barang siapa yang membacanya 3 kali, dia telah menunaikan kesyukuran yang benar kepada Allah pada pagi itu. Kalau dia baca pada waktu petang, Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr, dia telah menunaikan kesyukuran pada waktu petang. Maknanya nikmat Allah yang banyak tu, dia dah tunaikan dah syukurnya dengan 3 kali zikir tadi. Bila Nabi kata bacanya? Pagi 3 kali, kemudian petang 3 kali. Contoh yang lain, bacalah pada waktu pagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pada waktu petang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Ada tak Nabi sebut waktunya? Ada, pagi dan petang. Inilah namanya contohnya zikir pagi, zikir petang. Kalau dengar sahaja azan maghrib, maka kita baca Allahumma innaha maghrib wa aswatu du'atika faghfirli. Tu yang disebutkan dalam Al-Ma'thurat. Contoh, masa, maknanya sampai satu masa tertentu kita disuruh baca zikir ini, iaitu biasanya pagi dan juga petang. Yang kedua, ianya diikat dengan tempat. Kalau sampai tempat itu kita disuruh baca begitu. Contohnya masuk ke dalam masjid. Nak masuk dalam masjid, apa doanya? Kita tak bahas doa lagi ni. Ini baru framework dia je. Tuan-tuan, doa pendek masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa sedang panjangkan sikit, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa yang lagi panjang dan fadilatnya sangat besar. Dikatakan siapa yang membacanya sebelum nak masuk ke dalam masjid, hari itu tu syaitan kata kat dia, hari ni aku tak boleh ganggu kamu. Okey Ji? Apa bacaannya? Haji, tengok saya Ji. Tuan-tuan, apa bacaannya? Tuan-tuan, Nabi kita ajar ketika nak sampai ke pintu masjid, bacalah A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baru baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hak tu kalau baca nak masuk masjid, syaitan kata hari itu, hari ini aku tak boleh kacau kamu, sebab kamu dah baca doa itu. Besar tuan-tuan. 4 patah perkataan, 4 rangkap. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Artinya apa? Bacaan itu dibaca according ataupun berkait, merujuk kepada tempat. Masuk pasar, doanya apa? Muslimat. Masuk Giant, doanya apa? Masuk Maidin, doanya apa? Doanya dia baca Alam Nashrah, dia gosok dekat dada suami dia supaya senang bagi kad kredit. Masuk pasar, doanya apa? Muslimat yang pergi pasar, baca doa ni pergi pasar tuan-tuan, pahalanya banyak, kemudian dijaga daripada keburukan dalam pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada biadil khair. Beza sikit yang baca zikir lepas maghrib tu. Beza sikit, ada tambahan sikit. Jadi dah tahu lepas ni nak masuk Giant, nak masuk Maidin ni sebelah ni tuan-tuan, baca dulu yang itu. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak masuk zikir pagi petang lagi ni, baru framework dia aja. Saya berhenti 9 suku tuan-tuan, tak campur soalan 5 minit. Hadirin sekalian, kemudian yang itu contoh lain tempat. Masuk ke dalam tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk tandas bacanya sebelum masuk. Tetapi apabila keluar, masuknya bukan waktu nak keluar, waktunya baca dah keluar. Okey? Waktu dah keluar, apa doa keluar tandas?
Paling pendek, ghufranak. Dah. Panjang sikit, ghufranakal hamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Panjang lagi, wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Artinya tuan-tuan, Haji, artinya kita masih lagi perlukan pelajaran tentang zikir-zikir harian yang nak dibaca. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan semua, zikir ini senjatanya luar biasa hebat. Yang tuan-tuan ambil sehari-hari ni. Luar biasa hebat. Luar biasa hebat. Dia punya kesan pada hidup tuan-tuan sangat luar biasa. Siapa yang dah istiqamah dan melaziminya, dia akan rasa. Dia akan rasa badannya ringan, kerjanya mudah, macam tak ada benda yang ikat-ikat, malaskan dia, lemahkan dia. Dia sentiasa kuat, rajin, bertenaga, cergas, jiwanya tak sempit sebab syaitan tak boleh nak kuasai dia. Sebab apa? Setiap harinya dia ada zikir pada masa tertentu dan pada tempat tertentu. Baik, yang terakhir adalah zikir tentang peristiwa. Maknanya bila berlaku peristiwa tertentu, ada zikirnya, ada doanya. Contohnya apa? Naik kenderaan, doanya apa? Ni tak payah ajar, semua tahu, budak kecil pun tahu. Naik kenderaan, Subhanallazi sakhkhara lana hadza nalahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Peristiwa tu namanya peristiwa. Nak makan, Allahumma barik, bismillah. Paling pendek bismillah, panjang terpulang. Orang sebelum makan tak ada siapa lupa doa, tapi lepas makan semua lupa doa. Apa doa lepas makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ini peristiwa. Sebab kita nak buat sesuatu itu, maka kita pun doa. Tuan-tuan, hampir kebanyakan peristiwa Nabi ajarkan doanya. Nak pakai baju, doanya. Nak buka baju, ada doanya. Nak buka baju, nak keluar rumah, ada doanya. Nak masuk rumah, ada doanya. Nak minum air susu, ada doa nak minum air susu. Air zam-zam, ada pula bacaan nak minum air zam-zam. Tuan-tuan, Nabi punya ajar doa tu, sampaikan minta maaf, saya sebut tuan-tuan, minta maaf 2, 3, 4, 5 kali. Hatta ketika nak bersetubuh dengan isteri pun, Nabi ajarkan zikir dan doanya. Nabi ajarkan. Punya sempurnanya agama kita, sehingga pada itu pun Nabi ajar. Dan tuan-tuan, kesannya pula sangat besar. Kesannya sangat besar. Saya nak tanya dulu yang lelaki sebelum perempuan, apa bacaan doanya? Jangan tundukkan kepala, jangan buat-buat tawaduk. Bismillah. Lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai ibu-ibu sekalian, perhatikanlah. Ajar Bibi apa Bibi? Bismillah. Lagi? Tak, ini pengajian, jangan malu, ini pengajian. Pengajian. Tuan-tuan, dia dua hala, pengajian dua hala namanya. Okeylah, tak apalah. Lelaki tak jawab tuan-tuan. Saya tanya muslimat. Bismillah. Lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti aku tanya Haji, anak berapa orang Haji? Anak 4 orang dah. Dah bercucu dah pula. Tuan-tuan, anak 4 orang dah. Tapi hari ni baru tahu doanya apa. Jadi saya cadangkan kepada Haji, usahakanlah supaya doa itu diamalkan. Haji, terpulanglah Haji. Dengan mak yang baru atau dengan mak yang sama? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Hadirin sekalian, ni bukan nak cerita lawak atau cerita lucah. Tuan-tuan, zikir ini punya besar kesannya kepada manusia. Ya, Haji kata Ustaz dah gairah tak ingat doa dah Ustaz. Tuan-tuan, kesan dia sangat besar kepada manusia. Nabi SAW menyatakan barang siapa yang mendatangi isterinya lantas membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Tahu pula. Tak mak. Bukan. Feel dia lain lah. Feel dia lain. Hadirin sekalian, Nabi ajarkan kita doa itu. Tahu tuan-tuan kesannya apa? Kesannya seandainya orang itu dikurniakan rezeki dengan anak, iaitu benih, janin, anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Tak boleh, dia nak kacau budak tu. Dia kalau dah 7 orang, 7 lupa zikir tuan-tuan, syaitan bergelut-gelut main kereta, lumba kereta dengan budak tu kadang. Itu yang minta maaf tuan-tuan, keluar kadang-kadang merempit tu. Hadirin sekalian, jadi tuan-tuan, zikir ini penting. Zikir ini penting sebab Nabi ajar kat kita. Oleh itu hadirin semua, saya pesan kepada diri saya dan kita semua agar kita ambil peluang bersama untuk pelajari zikir harian. Semua zikir ini telah diajarkan dan disebutkan di dalam satu kitab namanya Al-Azkar oleh Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semua di dalam tu, komplit. Semua dia dalam kitab Al-Azkar. Ada pengajian azkar dalam ni, kat sini. Ni kuliah duha. Kuliah asar di dewan ni. Oh, Masya Allah. Lepas tu macam buat-buat tak tahu je. Saya lepas apa Haji? Saya lepasnya Alhamdulillah. Tak ada doa. Hadirin sekalian, baik. Selesai ya? Selesai. Ini saya nak bagi contoh, ni baru contoh framework dia aja, iaitu zikir ada mutlak, ada muqayyad.